Assalamualaikum dan salam suratku sayang bersama saya Fatin Syaira Rosti. Tumpuan berita, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR bertanggungjawab menentukan pembahagian 35% daripada 222 kursi keseluruhan di Parlimen untuk Sabah dan Sarawak. Menurut Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg, nisbah pembahagian antara kedua-dua negeri harus ditentukan mengikut pecahan yang sama seperti sekarang di mana Sarawak memiliki 31 kursi manakala Sabah pula mempunyai 25 kursi. Jelas beliau, Kerajaan Sarawak secara dasar bersetuju dengan langkah mendapatkan semula 35% kerusi Parlimen itu seperti dibangkitkan dalam Mesyuarat Majlis Khas Perjanjian Malaysia 1963 MKMA 63 yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob baru-baru ini. Kalau you makan population, Malaysia punya population sekarang lebih kurang 30 juta. Sabah dan Sarawak combine oleh 6 million. Mungkin kalau kita tidak ada 35%, they can amend the constitution. Kita hari ini mempunyai kerajaan persekutuan yang tak nasional. Kita tidak boleh tahu besok adakah pemimpin di peringkat persekutuan mempunyai semangat sedemikian. Kita berkehendakkan satu negara yang kuat di mana rakyatnya bersatu. Di mana tempatnya ia serah kepada Election Commission. Ia pusat Election Commission yang menentukan. Kerana itu kerja dia, bukan kerja kita. Kerja kita hanya kita minta semangat MA63 dipertahankan. Sebab itu semangat MA63 mesti kita pertahankan supaya ia tidak menjejaskan kedua-dua pihak. Beliau berkata demikian semasa ditemui media selepas merasmikan Pesta Benak Sri Aman pada Sabtu. Justeru Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari menzahirkan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri kerana mendengar hasrat Sarawak dan Sabah dalam memberi keseimbangan dari sudut jumlah ahli parlimen. Ujar beliau, usaha mendapatkan 1/3 perwakilan Sarawak dan Sabah di parlimen adalah sebahagian daripada pemenuhan MA 63. Tambah Premier Sarawak lagi, pihaknya tidak tergesa-gesa untuk tuntutan itu dilaksana menjelang pilihan raya umum ke-15 kerana kepentingan pada ketika ini adalah untuk memastikan prinsip MA 63 berhubung perkara tersebut difahami dengan jelas. Laporan seterusnya, Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiah Wang Nasar telah menghadiri persidangan Speaker-Speaker Parlimen dan Dewan Undangan Negeri se-Malaysia tahun 2022 di Langkawi, Kedah yang diadakan pada 9 hingga 11 September 2022. Majlis perasmian persidangan pada 10 September lepas telah disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Negeri Kedah Darul Aman Tunku Mahmud Salehuddin Ibni Tunku Badil Shah. Sementara itu, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiah turut ditemani oleh Setiausaha Dun Sarawak Pele Peter Tinggom. Semasa persidangan tersebut, 3 kertas kerja telah dibentangkan, khususnya 2 kertas kerja yang dibentangkan oleh Speaker Parlimen Tan Sri Azhar Azizan Harun dan bahagian penyelidikan Parlimen Malaysia iaitu berkenaan pengenalan sistem jawatan kuasa pilihan khas Parlimen dan carangan penubuhan bahagian penyelidikan di setiap Dewan Undangan Negeri. Dalam pada itu, persidangan itu juga diharap dapat mengeratkan hubungan antara Parlimen dan semua Dewan Undangan Negeri di Malaysia di samping sebagai medan perkongsian ilmu, percambahan minda dan dimensi baru bagi melaksanakan tanggungjawab untuk melestarikan demokrasi di Dewan Undangan Negeri masing-masing. Sementara itu, masyarakat diseru agar tampil melakukan saringan kesihatan tanpa mengira peringkat umur. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Roland Sagah Wiin berkata, pemeriksaan kesihatan bagi golongan muda boleh membantu mengesan penyakit tertentu pada peringkat awal. Tapi saya percaya pada masa ini dan dunia moden ini, mereka yang muda-muda daripada 20 tahun pun harus mengadakan pemeriksaan kesihatan. Banyak kita dengar mereka 20 lebih tahun, 30 lebih tahun pulang ke negara asal. Tidak tahu apakah penyakit mereka. Ini tentu sekali adalah berkaitan dengan apa yang ada di tubuh badan kita. Dan dia tidak boleh lelaki ataupun
wanita ataupun setengah-setengah. Semuanya boleh terjadi. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Majlis Perasmian Program Sihat Sarawakku Kawasan Dun Tarat 2022 di Dewan Serbaguna Kampung Gayu Padawan pada Jumaat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tarat itu turut memberitahu program ini merupakan jelajah saringan kesihatan percuma yang dijalankan untuk menyahut seruan Kementerian Kesihatan Malaysia bagi memastikan rakyat Malaysia secara amnya dan rakyat Sarawak khususnya mengambil berat terhadap keadaan kesihatan masing-masing. Dalam program sama, Datuk Roland telah menyampaikan cek peruntukan projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM700,000 kepada 45 orang penerima yang terdiri daripada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Pertubuhan serta Persatuan. Di daerah lawas pula, sebanyak 31 buah kampung telah mengikuti program latihan dan pelancaran Border Community Emergency Response Team CERT 2022 yang diadakan di Dewan Masyarakat Long Semabuh pada Jumaat. Ini merupakan julung kalinya program seumpama diadakan di lawas yang disertai jabatan dan agensi kerajaan serta ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK daerah lawas. Para peserta bersama mengikuti beberapa siri caramah dan latihan serta pertunjukan demonstrasi yang dijelaskan oleh jabatan dan agensi keselamatan. Objektifnya adalah untuk menjaga keselamatan diri, keluarga, kampung mahupun penduduk yang berdekatan dengan sempadan jika berlakunya sebarang musibah. Menerusi program ini juga, setiap KMKK akan memperoleh pengetahuan sebagai kumpulan pertama dalam memberi bantuan pertolongan awal kepada mangsa di tempat kejadian. Pada program itu, Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia merangkap Ahli Parlimen Lawas, Datuk Henry Sum Agong turut hadir dan memberikan kata-kata semangat kepada para peserta. Katanya soal keselamatan sangat penting dalam aspek kehidupan kerana setiap masyarakat akan berdepan dengan ancaman pada bila-bila masa. Berita seterusnya, umat Islam di negeri ini diseru agar menghayati, mendalami dan mengkaji ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran dan menjadikan kitab suci itu sebagai panduan kehidupan seharian. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Muhammad Raziz Hitam berkata, Al-Quran adalah sumber intelektual dan spiritual Islam yang merupakan asas bukan hanya bagi agama dan kerohanian semata-mata, tetapi bagi semua cabang ilmu pengetahuan. Katanya dengan mempelajari isi kandungan Al-Quran, masyarakat akan lebih memahami dunia, contohnya perkara-perkara yang ditemui oleh ahli sains seperti garis peredaran matahari dan bulan. Jelasnya lagi, saintis menerangkan planet dan bintang mempunyai garis peredarannya yang tersendiri dan penemuan ini sudah tercatat dalam Al-Quran dengan begitu teliti dan terperinci. Beliau berucap demikian semasa merasmikan pertandingan tilawah Al-Quran peringkat bahagian betong di Dewan Milenia Debak pada Jumaat. Sambungan itu, beliau yang juga Adun Seribas menzahirkan penghargaan terhadap Jabatan Agama Islam bahagian Betong dan semua pihak yang terlibat dalam menjayakan majlis tilawah kali ini sambil berharap usaha berkenaan dapat melahirkan generasi dan negara Rabbani yang mencintai Al-Quran. Sementara itu, Muhammad Haziq Hafiz Hassan dinobatkan Johan kategori Kari, manakala Sulaiman Ayub di tempat kedua dan Muhammad Zahari Mansor di tempat ketiga. Johan Karya pula menjadi milik Nur Hasimah Marzuki, tempat kedua milik Nur Qurratu Ain Saleman dan Fatimah Denan di tempat ketiga. Beralih ke perkembangan di Serian, projek penubuhan Institut Latihan Perindustrian ILP Serian kini telah mencapai 75.7% kemajuan. Projek di bawah Kementerian Sumber Manusia Malaysia yang dilaksanakan sejak 26 April 2018 itu telah tertangguh selama setahun susulan pematuhan Perintah Kawalan Pergerakan Pandemik COVID-19. Justru itu, satu taklimat khas diadakan bagi memperjelaskan secara terperinci berkenaan kemajuan yang telah dilakukan. Taklimat berkenaan turut dihadiri oleh Ahli Parlimen Serian, Datuk Seri Dr. Richard Riot Jaim di ILP bahagian Serian pada Jumaat. Untuk rekod, projek ILP yang berjumlah lebih 158.6 juta ringgit itu dijangka siap pada 23 September 2023. Ia dibina atas kawasan seluas 57 ekar yang menempatkan 21 blok bangunan pentadbiran, dewan, kuarters, asrama, surau, bengkel, pusat rekreasi dan pelbagai kemudahan.
Dalam pada itu, Datuk Seri Richard yakin ramai golongan belia terutama lepasan SPM berpeluang menceburi bidang teknikal sekaligus dapat memberi peluang pekerjaan kepada penduduk dalam bidang yang ditawarkan di ILP Serian. Beralih ke perkembangan di Semarahan, ujian saringan kesihatan adalah penting bagi mengenal pasti dan mengesan sebarang penyakit pada peringkat awal. Ahli Parlimen Kota Semarahan, Datuk Rubiah Wang berkata ia sangat penting dalam memastikan tahap kesihatan masyarakat dapat dijaga dengan sebaiknya menerusi pengesanan awal tanda-tanda penyakit yang mungkin tidak diketahui oleh yang menghadapinya. Jelas beliau yang membolehkan individu dan masyarakat dapat mengenal pasti atau mengesan lebih awal penyakit yang dihadapi sebelum ianya menjadi lebih teruk. Datuk Rubiah berkata demikian ketika menyempurnakan karnival saringan kesihatan di Dewan Perpaduan Taman Samarindah, Kota Semarahan pada Sabtu. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Kota Semarahan itu merakamkan penghargaan kepada Klinik Kesihatan Samarindah dengan kerjasama panel penasihat Klinik Kesihatan Taman Samarindah kerana berjaya mewujudkan program sedemikian. Beliau turut memaklumkan bahawa cadangan untuk mewujudkan satu klinik kesihatan baru di Taman Samarindah dengan fasiliti yang lengkap telah dibawa kepada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Di kawasan Dun Bukit Saban pula, seramai 9 pelajar yang layak memasuki Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA dan Institusi Pengajian Tinggi Swasta IPTS telah menerima sumbangan bantuan pendidikan. Penyerahan sumbangan daripada Timbalan Primer Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugambas itu disempurnakan oleh Setiausaha Politik kepada Primer Sarawak, Dr. Richard Rapu di Pusat Khidmat Dun Bukit Saban pada Khamis. Bantuan tersebut disumbangkan kepada 2 pelajar yang melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah serta 7 orang lagi yang melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma di pelbagai IPTA dan IPTS di Sarawak. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Fatin Syaira Rosti. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. #Menyepah Fakta, salam UKAS.